Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Wah. Siti ZH ya, orang pertama menyapa Taubah diikuti oleh Puan Zainon, Canberra Singapura. Zahara Muhammad Nur, Fazilah Salini, Muhammad Nur Fitri, syukur alhamdulillah. Waalaikumsalam pada yang beri salam pada Taubah. Siapa nama? Fazilah Salini, Muhammad Nur Fitri, Sabri Dazda, Sharifah Aziza, Mumtaz Begum, Mumtaz Begum ya. Lepas tu siapa lagi ni? Rodiah Dahlan, Jebon, Sania. Ya, Sania, Norma Basar, Sharifah Aziza, Irasa, Syed Siti Marima, Yan Yayan ya. Laju-laju ni. So like dan share guys. Alexander Man, Nur Atika Azman, Ajmal Junaidi, lama tak nampak, Zaris, Azwa, ya, lepas tu Zaris dah sebut, Rizan Sulaiman, terima kasih, Nur Nazatuliana, jarang nampak ni, Nur Atika dah sebut, Saida Ida, Kamisa Rasman, Singapore, ya, lepas tu Fauzi Aziz, Norma Basar dah sebut, Hafiz Ahmad, Jamil Abdul Ghani, Waalaikumsalam, Safia Osman, Yan Yayan, Angrini, Sharifah Aziza, Makan Coklat Zai, nampak balik, Hasmawati Kamarudin, Norma Basar dah sebut, Wan Nuraini, Zari dah sebut, Mumtaz dah sebut, ya. Like dan share. Hasna Syairi dah masuk, Ulita Velita, ya. Puan Zainun tadi, Daimah Jumaat, Mamian, MYL, lepas tu Kamisa Rasman dah sebut, orang Singapura, Mokhtar Nordin dah masuk, top 30. Ayu Saim, Waalaikumsalam dari Arizona ya. Ayu Saim ya, tengah penama maghrib ni, Cik Akmal Musa, Bunga Merah, Saida Ida, Fuad Syafi'i, Hasna Syahari, Mokhtar Nordin dah sebut, Litawa dah sebut, Nurizan dah share. Terima kasih. Baru 50 orang, yang 51 orang yang share, yang beri ya. Mumtaz dalam perjalanan ke pejabat Seremban ke KL. Oh, Mumtaz kat Seremban, Soromban. Zainab Hassan, Dr. Narimah dah masuk, Umi Kalsum, Safia Arifin, Litawa tadi, Rifa, Asni, Ellie McBill. Ellie McBill ya. Come on guys, 70 orang dah masuk kelas, 82 share. Cepat. Wafa Nurul, Zai Kamal, Mokhtar Nurdin, Sharifah Aziza, Rifa, Litawa, Jamila Harun, Emma Hatun, Ayu Saim tadi, disebutnya kawan-kawan dia ya, daripada Amerika dan Malaysia, Jamila Harun dan Singapura. Alright, Fuad Syafi'i, Fadila, Saidah Ida, thank you, Ania Zender, Yati Setia, lama tak nampak ya, Miza Ayat, Jamila Harun, siapa lagi, Abdul Rahim Latif, Tuan Haji, dia pun selalu kontak Tok Abah ni, sahabat baik Tok Abah dari Singapura. Ya, Litava, Ira Said, Zaim Hadim Miskam. Waalaikumsalam. Jawada ya. Dah masuk. Terima kasih. Yan Yayan, Zulaina Sa'in, ya, Haslinda, Zaitun. 169 share. Wow, laju. Ya, sikit lagi dapat 200. Zainab Hassan. Ya, Abdul Rahim dah masuk tadi. Cik Embun Ismail, lama tak nampak Cik Embun ya. Cik Embun tu nama antik tu. Ania Zander, Jamila Harun tadi, Hayati Muhammad Yusuf Razak. Salam dari Singapura kata Haji Rahim. Zainab Hassan, Zurina Mak Isa dah masuk, terima kasih. Area Kelang Banjir ya. Oh, Banjir ya. Oh, Zina kat Kelang ya, tak perasan ya. Makan Coklat Zaid dah ada. Mona Maria, Zaim, Hadi Miskam, terima kasih. Cik Chun, ya, Intan Aziz, Ima Rizal, Abdul Hamid, 206 orang dah share. Wow, tahniah. Ya, hari ni hari Khamis. Malam tadi belajar bahasa Arab. Malam ni pun kelas bahasa Arab Tok Abah ya. Pagi ni dapat, mudah-mudahan Tok Abah dapat berurut. Nur Medina, Jamila Harun, Zainab Hassan, Encik Jejai. Lama tak nampak Encik Jejai. Ya, Waalaikumsalam ya. Suhaila Muhammad M Nasir,
Syarifah, Anis, siapa lagi? Kadayan Boys. Pun lama tak nampak Kadayan Boys, Yusof Zaki. Waalaikumsalam. Oh, dari apa ni, Brunei Darussalam ya, Kadayan Boys. Ya, terima kasih. Anis, Marzati Muhammad Isa, Cik Chun. Misa dah masuk. Orang JB Musliha Musa, Nurin Nur, Nuraini Zainul, Ratna Laili Ani, Musliha Musa dah, Sandra Ellen dah masuk, 240 orang ya. So Hayati Muhammad Yusof tadi, Zakia Khan, dan Zainal Azan tadi ya. Okey, kenapa orang yang baik selalu diuji? Hari ini bahagian yang keempat ya. Terima kasih banyak-banyak kepada yang dapat bersama, syukur, dan teruskan like dan share pada sahabat-sahabat yang lain. Mudah-mudahan mereka dapat berkongsi sama. Kita usaha share dengan kawan-kawan pun dapat pahala. Sama ada mereka join kita atau tidak is not critical. Allah beri pahala atas usaha, bukan atas hasil. Okay guys, program kita pagi ini dibawakan oleh webinar pada 27 November, menangani pasangan yang rajuk. Ada kata, alah saya dah tak ada pasangan. Ilmu ini bukan untuk kita dengan pasangan saja. Ya, orang tersayang could be cucu, could be anak, could be ipar dua, could be mertua, could be BFF ya. So masih relevan ya untuk kita semua. Ilmu kan. So ilmu sangat penting untuk diri kita atau untuk orang lain yang kita dapat bantu. Ya, ingat, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling banyak beri manfaat pada orang lain. Dan salah satu benda yang akan bantu kita di kubur nanti ialah di samping doa yang soleh, sedekah jariah. Jangan lupa ya, sedekah subuh selalu orang ingatkan Tok sebab Tok banyak kali ingatkan orang lain ribu-ribu kali sejak muda. Maka sekarang ramai ingatkan Tok Kadang Tok pun at 71 kadang terlupa. Tapi pagi tadi Tok bangun tidur terus masukkan dalam tabung. Alhamdulillah. Semalam Tok Mak yang masukkan. Semalam Tok kemarin dulu. Okay. So, tanya, please come to our webinar pada 27 November. I'm excited 3 hari sebelum Tok ke Mekah. InsyaAllah ya. Kalau ada rezeki, kalau ada hayat. So, Tok semalam berhenti pada nombor 5 ya. Ya. Pada nombor 6 sebenarnya. Nombor 7. Mana boleh berhenti nombor 6? Nombor ganjil. Nombor 6, yakinlah ujian para Nabi lebih berat. Artinya, no matter how heavy, how tough, how grave, how serious our challenges, our problem that we face, Nabi lagi parah ya. So sebab Tok selalu pesan pada diri Tok dan pada semua kawan ya, Allah akan uji kita setakat kemampuan kita. Orang yang kuat macam para Nabi, kuat ya, hebat, mantap agamanya, ujiannya sangat berat. Dan disebut dalam hadis ujian yang paling berat ialah pada Rasul, para Nabi dan yang semisal dengannya, yang seperti mereka. Ya, sebab maksudnya macam mana seperti mereka? Tuan terkenang satu hadis, peniaga-peniaga yang jujur. Peniaga-peniaga ya, Tuan pun seorang usahawan juga ya. Peniaga-peniaga yang jujur akan dibangkitkan bersama para Nabi. Nampak? Jadi artinya orang yang berniaga dengan jujur, ikhlas, tiada hengki-peki, tak ada tipu menipu, tidak terlibat dengan rasuah, tidak terlibat dengan benda-benda riba dan sebagainya. Mudah-mudahan kita dibangkitkan bersama para Rasul. Itu yang semisal dengannya. Tak sama, tapi semisal dengannya. Ya, okey. Itu nombor 6. Ya, nombor 7. Dan Tok Abah dah sebut selalu dan semua orang pun ingat. Pasti ada hikmah dalam sesuatu ujian yang Allah timpakan atau berikan pada kita. Dan kita selalu dipesan ujian itu tanda cinta Allah kepada hambanya. Cinta Allah kepada hambanya diuji. Allah bila kasih akan hambanya akan diuji. Punya sayangnya Nabi pada Allah pada Nabi Ibrahim ya, beratus tahun baru dapat anak seorang ya. Lepas tu diuji dengan umur balik je, selepas ditinggalkan beberapa tahun balik, anak dah nak masuk remaja, disuruh sembelih. Apa punya ujian ya? Bukanlah apa tu kita memperkecilkan. Maksudnya kalau ikut logik, ya Allah ya Tuhanku, beratnya ujian. Lepas bersalin je, Siti Hajar dia disuruh tinggalkan untuk buat kerja dakwah lah ya. Nabi Ibrahim kena beredar di padang pasir sorang-sorang ya, lepas bersalin ya, di bawah pokok tamar. Itu kisah yang kita baca ya. Lepas tu beberapa tahun kemudian dah besar anak ini, seronoknya bahagianya Nabi Allah Ibrahim. Lepas tu dapat wahyu untuk sembelih pula ya, ujian.
Tak ada ujian yang lebih berat dari itulah ya. Maksudnya ujian para nabi sangat berat ya. Dan selalu ada hikmah yang tersembunyi. Asbab ya pengorbanan Nabi Allah Ibrahim itu, ketaatannya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail, maka kita disunat muakkad ya untuk melakukan ibadah korban ya sampai mati. Dan salah satu ibadah selepas yang fardu yang paling Allah suka ialah ibadah korban. Jadi kalau untuk mereka yang tak mampu untuk berkorban secara langsung, tak ada bajet, kita menabung. Ada tabung korban. Ada semua kat link kat komen kat atas tu ada tabung korban ya. Tok Abah sebagai penasihat paling dutanya lah ya, sama-sama kita menabung ya. Dan mudah-mudahan alhamdulillah tiap tahun Tok Abah berkorban dengan tabung korban. Ya, kita menabung ya. Cukup kita punya tabungan, kita pun lakukan ibadah korban. Insya-Allah mampu. Nak 10 usaha, 10 bulan punya usaha, 4 bulan punya usaha, 5 bulan punya usaha. Nak 5 bulan punya menabung, tak nak tak apa, tak payah bincang. Tak nak, ya, tak nak. Ingat, jangan tunggu kaya baru nak beribadah, nak berkorban, nak bersedekah. Bersedekahlah, berkorbanlah. Pasti akan jadi kaya raya. Kaya raya bukan mestinya dengan wang ringgit. Ya, sehat itu kaya raya. Mata orang tua dapat melihat, dapat membaca walaupun kabut-kabut sikit-sikit. Berapa nilainya? Telinga walaupun tak berapa dengar sangat, tapi masih boleh mendengar, berapa nilainya? Allahumma salli ala Muhammad. Yang masih boleh gerak tangan, boleh makan. Ya, berapa nilainya? Berapa nilainya? 1 bilion. So, kita ni kaya lah. Kita ni sangat-sangat kaya. Kalau berfikir, kalau bersyukur, kalau tadabbur diri, kalau kenal diri. Alright, guys? So, Tok Abah tidak sebut poin nombor 8 sebenarnya ya, tapi itu kita dah ulang banyak kali. Ujian tanda cinta Allah kepada hamba-Nya. Itu kita dah repeat, tapi kena keep on repeating. Sebab itu tanda Allah sayang. Sayang diuji. Sayang dimarah. Sayang ditegur. Marah bukan kebencian, tapi tanda sayang. Mak bapak sayang kat kita, dimarahnya kita. Ditegurnya kita. Kadang dirotannya kita. Diujilah tu. Ya, dirotan. Rotan sebab benci? Tak, sebab sayang. Tak sembahyang, tak buat homework, ya, nakal, tak disiplin, ponteng dan sebagainya. Ya. Maka kita sebagai peringatan ni zaman dululah, rotannya ikut didik anak ikut zamannya. Tapi zaman sekarang dah berubah ya. Dulu zaman taban kecil-kecil ya, memang rotan lah kalau nakal ya. Itu sesuai dengan toughness maksud itu dulu ya. Kita memang tough. So rotan tu biasalah zamannya. Tapi zaman sekarang sudah berubah. Dengan ilmunya, dengan situasinya, dengan kondisinya, dengan environmentnya, dengan berbagai-bagai, didik anak mengikut zamannya. Tak boleh rotan ke? Boleh, tapi dengan ilmu lah. Sebab ramai anak kena rotan, Tok Abah buat survey ramai anak pernah kena rotan sebab tak attend tuition, tak attend kelas, itu ini nakal, whatever, tapi tak sampai 1%, tak sampai 10%. Ya, 1 out of 10 yang pernah kena rotan sebab tak solat. Padahal Nabi suruh kalau anak umur 10 tahun tak solat dengan sengaja selepas dipesan ribu-ribu kali, ya, sejak umur 7 tahun, maka boleh dirotan untuk mendidik. Nampak? Rotan sebab sayang. Rupanya ada budak dah umur 30, 40, 50 tahun tak sembahyang sebab tak pernah kena rotan, tak pernah kena marah, tak pernah kena tegur dengan serius masa mereka berumur 7, 8, 9, 10, 11. Lepas tu dah umur remaja umur 40, susah nak solat. Remaja umur 45, remaja purba. Umur 45, 50, payah nak solat. Sebab tak cukup didik, tak cukup pesan, tak cukup rotan, tak cukup, ialah doa dari mak ayah. Ya, untuk, ya, sebenarnya kita disuruh baca doa surah Ibrahim ayat 40, tak salah tak apa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Tu bila Tok Abah survey, tak ramai yang mak bapak yang baca doa tu. Kita mak bapak semua ya sepatutnya baca doa tu. Ya Allah, jadikan aku orang jaga solatku begitu dengan zuriatku. Tu doa Nabi Allah Ibrahim. Nabi berdoa. Tak malu ke kita untuk pastikan anak-anak kita, zuriat kita jaga solat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal doa. Surah Ibrahim ayat 40 kalau tak silap Tok Abah ya. Check it out please. Okay. Alright, tip nombor 9. Macam mana nak menangani ujian Allah yang bertimpa-timpa. Ya, so berbanyak
kita disuruh ingatkan dosa-dosa yang lalu. Ya, rupanya Allah bagi kita ujian untuk ingat dosa sebab kata Khalifah Umar Abdul Aziz, sesungguhnya semua ujian Allah, semua penyakit disebabkan oleh dosa yang lepas. Kata Khalifah Umar Abdul Aziz, ya, ini ilham dari Allah. Sesungguhnya penyakit adalah dosa, ubatnya ialah dengan bertaubat. Istighfar, bertaubat itu ialah untuk orang awam. Ya, kita semua termasuk taubat kalau sakit disebabkan oleh dosa-dosa kita. Jangan kecil hati orang yang sakit. Ya, sebab kita semua banyak dosa. Yang zahir, yang batin, yang sengaja, yang tak sengaja, yang sedar, yang tak sedar. Anda dan Tok Abah tidak maksum, tidak sempurna. Kita sentiasa melakukan dosa. Therefore, ya, sayangnya Allah, maka dipadamkan, digugurkan dosa dengan penyakit, dengan ujian, dengan berbagai-bagai mihna. Tidak akan tercucuk duri kaki seorang hamba kecuali ada dosa yang diampunkan. Nothing is wasted, nothing is useless, nothing is pointless. Semua ada hikmah. Berbanyak mengingat tentang dosa, itu pun satu amalan yang sangat baik. Maka kita insaf, ya, kita taubatan nasuha, kena ingat balik, kena insaf, kena menyesal, kena azam untuk tidak akan ulang lagi, as part and parcel of taubatan nasuha, taubat yang bersih, yang sesungguhnya, yang benar. Ya, berbanyak ingat dosa as a management effort towards coping with the trials and tribulation of God. Orang baik sering diuji. Kenapa? Sebab cinta Allah. Sebab kita banyak dosa. Sebab ada hikmah yang tersembunyi. Okey. Alright. So, ingat, program kita dibawakan oleh webinar pada 27 November. Menangani pasangan yang rajuk. Kalau anda tak relevan untuk anda, beritahu orang lain. Beritahu kawan, beritahu WhatsApp group, beritahu ahli keluarga, beritahu jiran tetangga, kawan sekerja, ya, kawan seangkatan yang dalam kereta api, dalam kereta, dalam bas yang sama, kita bual-bual, kita kongsi. Ya, beritahu mereka. Tak mestinya tunggu ada masalah rajuk dalam keluarga baru kita nak attend kursus. Cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu. Sebab nak cemerlang dunia dan akhirat kena ada ilmu. Talabul ilm faridah ala kulli muslimin dan muslimat. Menuntut ilmu kefarduan atas semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Amin. Okay. Jom, keep on. Look, search for knowledge. And one piece of information knowledge is bagaimana menangani orang yang rajuk. Ingat, ikut kajian psikologi. Rajuk mungkin antara 7 jam hingga 7 tahun. Ya. Okey. Rupanya marah orang ni sekitar 4 minit aja ikut kajian lah. Marah tu 4 minit je. Lepas tu dah mula rajuk atau dendam. Marah 4 minit ikut kajian. The process of marah tu, ya. Tapi yalah, ya, itu masing-masing punya sisi pandang. Tok Abah teringat, ya. Okey, program kita juga dibawakan oleh, jangan lupa, ya, Tok Abah selalu pesan pada diri Tok Abah sebab malam tadi Tok Abah makan, ya. Sebelum Tok Abah exercise malam tadi pukul 11.30 lepas biar kelas bahasa Arab, Tok Abah sambil tengok TV, tengok tenis ke apa, Tok Abah exercise kat basikal kayuh tu, kat tepi dinding tu, selama lebih kurang 15 hingga 20 minit. Malam tadi taklah hebat mana dapat bakar 90 kalori. Selalunya dapat 100. Ya, Tok Abah lenguh sikit ke, ya. Lepas tu dapat flow, ya, cool down, ya. Lepas tu Tok Abah makan ni, ya. So insyaAllah dia akan detoxify kita punya badan sebab dia banyak antioksidan. Ya, dia banyak menyerap, membersihkan sistem badan yang kotor-kotor dalam badan. Dia dapat dibersihkan dengan Cordyceps Plus ni. Sebab banyak, dia ada Cordyceps militaris, herba yang banyak mengenai antioksidan. Ini ciptaan Allah. Dan kita tambah pula dengan vitamin C untuk tenang, untuk kulit, untuk repair badan lah, ya. Ini Allah punya kuasa. Ya, ini semua ni ikhtiar. Tapi Tok Abah sebut. Bukan makan ni terus sihat. Ya, makan ni sebagai satu pencetus perubahan, pencetus tindakan. Ya, so precursor to positive life changes. Ya, diet, exercise, fikir baik, berdoa, senyum. Ya, jangan fikir fokus pada sakit, maka sakit susah nak sembuh. Fokus pada sehat, fokus pada ubat, fokus pada solusi. Allah bertindak seperti sangkaan, fokus hambanya. Fokus pada yang baik, maka yang baik akan datang. Insya Allah. Jangan fokus pada masalah. Ya, fokus pada
aku ni diuji dengan sengsara. Fokus. Nak fokus tu, ingat bagus. Sebab kita ingat dosa yang lepas. Tapi, ingat balik nikmat yang beribu-ribu yang tak terbilang yang Allah berikan pada kita. Kita fokus pada sakit, pada ujian. Tapi terlupa nikmat yang beribu-ribu. Uncountable lah. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Ya. Nikmat yang mana satu yang kita ingin dustakan. Dan kalau kita nak bilang nikmat yang Allah berikan pada hamba-Nya, kita tak akan terhitung. Banyaknya nikmat. Tapi dapat ujian sikit je, kita fokus pada ujian Allah. Kenapa aku dah buat baik, nak jadi baik, dah kena uji pula, kena fitnah pula, sakit pula, patah kaki pula. Allah bila kasih akan hamba-Nya akan diuji. So, kita ni nak dapatkan ni ada ya, dah ratus ribu orang lah dapat ni ya. So, ada di komen pin kat atas sekali tu ya, kat koleksi DMFK, maka adalah semuanya informasi tentang webinar, tentang produk, tentang whatever, semua ada kat situ insyaAllah. Taubat ingat ya, tip nombor 10. So, salah satu cara untuk menangani ujian Allah ialah selalu berzikir. Kita stres, kita sengsara bukan sebab banyak fikir tetapi kurang zikir. Siapa kata? Ulama pesan. We are stressful, hence we are kena sampai sakit, sampai kemurungan, sampai terbeban, sampai macam-macam datang bukan sebab banyak sangat fikir tapi kurang zikir. Bukan kurang sumber, kurang rezeki tapi kurang syukur. Bukan kurang sumber, kurang syukur. La in syakartum la azidanakum. Orang siapa bersyukur, aku tambah nikmat. So we have problem sebab kurang bersyukur. Dan amat sedikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Siapa kata? Allah kata. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Ini dah kita ulang ribu-ribu kali. Tapi nak ingat. So bila kita sakit, kita diuji, kita ada tribulasi ya, sebab kita mula nak jadi baik, maka kita diuji sebab kita nak cuba jadi baik, kena banyak berzikir. Taubat ingat sepotong ayat dari surah Ar-Ra'd ya, ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ini biasa kita dengar ya. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Selalu kita ambil yang ayat ujung ya. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tak lupa permulaan ayat. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ya. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. So, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Diulang ya. Diulang ayat itu 2 kali untuk ingatkan kita bagaimana mencari ketenangan apabila diuji dengan berbagai cabaran, ujian, sebab kita dikasihi Allah, sebab kita cuba nak hampirkan diri dengan Allah, maka kita diuji. Kenapa orang baik sering diuji? So, sebab Allah nak tingkatkan iman, nak gugurkan dosa, nak tunjukkan Allah sayang kat kita, nak tunjukkan yang Allah ingat kat kita. Bila hamba tu tak diuji, tak dapat penyakit, tak ada fitnah, tak ada cabaran ya, maka kata ulama mungkin tanda Allah dah tak sayang kat kita. Kalau kita banyak sangat petaka pun ingat, mungkin sebab banyak sangat dosa. Sebab ada musibatul jaza, ujian musibah kepada orang yang jahat, yang banyak dosa. Musibatul jaza, musibatul bala, ini ujian pada orang yang telah berbuat baik, yang Allah sayang ya. Bala, kau ni dapat bala, orang Melayu katakan. Musibatul bala. Yang ketiganya kata ulama, musibatul tarbiyah. Musibah yang Allah turunkan untuk mendidik manusia. Di sana gersang, di sini hujan ribut, di sana banjir, di sana macam cucu tak kata hot lava ya, gunung berapi ada lava, dia main-main ya, dia kata the carpet is lava, the floor is lava. Cucu umur 3 tahun 2 tahun setengah seronok sangat, tak apa kena angkat kaki daripada lantai sebab hot lava. Cucu umur 2 tahun setengah ya, kita pun layan lah. Jadi suruh angkat kaki, bukan senang orang tua nak angkat kaki ya. Okey.
So selalu berzikir, selalu berzikir untuk respon ya kepada ujian yang Allah berikan. Sebab kita pun ingat balik kehebatan Allah. Bila ingat Allah kita akan tenang. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Kita stres bukan sebab banyak fikir. Kita stres sampai anxiety, murung dan sakit berbagai-bagai sebab kurang zikir, kurang ingat Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. So guys, jom kita ingatkan balik berapa orang yang dalam kelas dah. Dah 100 lebih, 146 siapa yang baru masuk? Afif Faizal. Waalaikumsalam. Okey. Dr. Narima komen. Jamilah Abdul Salam ada. Haji ada. Afif Faizal. Salamah Sariman. Nurin Nur masuk. Pintar Nazura masuk. Waalaikumsalam. Mazlina Mazri. Orang nama Linamin. Linamin kelembutan. Mungkin sebab lembut. Mungkin sebab keras. Check it out. Hasmah Yusof. Has Abu. Mazlina Mazri. Zainal Hasan dah sebut. Salasiah Muradi. Maizatul Majni binti Mio Ramli. Ni lama tak nampak lepas tu siapa? Salasiah Muradi dah sebut. Wajah Zainun banyak kali respon. Syukur. Allahumma salli ala Muhammad. Baik. 330 share. Dan ramai sahabat dalam kelas. Dan program kita dibawakan oleh webinar pada 27 November. Peniputua ataupun kaedah menangani pasangan yang rajuk. Bukan sekarang untuk pasangan, untuk sahabat, untuk cucu cicit, untuk anak, untuk ialah keluarga kita yang merajuk. Kita boleh gunakan ilmu, tips dan panduan, insyaAllah. Dan program kita juga dibawakan oleh dah lama tak sebut tentang penaja kita ni, tentang Excel Plus Perasa Coklat dengan yang dia punya maskot pun Didi and Friends and To Abah. Didi and Friends. Sini ada apa ni? Ada ini makanan tambahan, ada vitamin C, ada kolostrum, susu awal lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA ada biji lotus, biji biji bunga teratai yang ada aura ketenangan. Kasih sayang ada pada bunga ros. Ketenangan ada pada bunga teratai. Menghalau setan iblis makhluk halus ada pada daun bidara. Ada pada lada putih, lada hitam, bawang putih. Ini asbab untuk menghalau makhluk-makhluk. Nampak? Ada setiap benda yang Allah cipta, yang Allah berikan untuk kita, ada dia punya aura dia. So cari aura. Dan kita semua membentuk aura untuk memberi manfaat pada orang lain. Khairunas anfa'ul linas. So dapatkan ni So dah ratus ribu lah, mungkin juta tak tahulah Sejak produk ni sejak dah 15, 16, 20 tahun lepas kita perbarui, kita upgrade, kita update, kita research balik So ini produk yang terkini. Dalam bentuk yang terkini, subhanallah dengan dia punya maskotnya pun DD and Friends So ni ramailah anak-anak cucu Tok Abah yang memang anak-anak Tok Abah membesar dengan ni, cucu-cucu Tok Abah pun mula dapat manfaat dan ratus ribu lah cucu anak-anak di Malaysia yang dapat manfaat So cuba. Dan ingat, ini sebagai ikhtiar. Bukan terus bagi harapkan anak pandai, cucu pandai. Dah tak ada didoakan kepalanya, tak suruh belajar menghadap kiblat, mak bapak tak doakan guru anak. Anak-anak pun tak dipesan untuk doakan guru-guru mereka, doakan kawan-kawan, baca doa penuh hati, baca Al-Insyirah. So kita ada rentetan. Di rumah tangga penuh kasih sayang, buang semua fikiran negatif, semua membantu. Jangan sibuk tengok TV ataupun main gadget tiap-tiap malam. Tapi tengok, pantau anak-anak. So, ni perubahan-perubahan yang dicetuskan oleh, bila start aja, melabur untuk sedikit pelaburan untuk anak cucu, maka kita buat perubahan-perubahan yang lain. Agar dapat membentuk satu gaya hidup sihat yang akan menyebabkan mereka, anak cucu kita, jauh lebih hebat dari kita. Alhamdulillah. Ini sebagai pencetus perubahan. That is our mission. Bukannya ambil untuk compensate kasih sayang, doa, perhatian dan sebagainya. Mental programming, tak. Semuanya part and parcel. And this one sebagai precursor, sebagai pencetus perubahan. Wow. Barulah, selamat dunia dan akhirat, insyaAllah. Okay Alright. So, sikit lagi. So, kita sambung. Jangan lupa beritahu kawan-kawan untuk join Tok Abah punya webinar pada 27 November.
menangani pasangan yang rajuk, insya-Allah. Nombor 10. Ini pun satu terapi, satu usaha untuk kata tu menghadapi cabaran dari Allah dengan banyak bersedekah. Dengan banyak bersedekah. Tadi kita kata banyak berzikir. Malahan salah satu tip untuk menangani pasangan rajuk ialah istighfar. Bila pasangan kita rajuk ataupun kita merajuk, ini kalau pasangan merajuk, kita istighfar, pasangan yang merajuk itu akan Allah pulihkan. Sebab bila kita istighfar, dosa-dosa gugur, hati kita jadi bersih, hati kita akan melontarkan gelombang sayang dan menarik sayang dari pasangan yang sedang rajuk. Jadi pasangan rajuk pun akan sayang kat kita yang sedang beristighfar, berzikir. Dapatnya? Dia punya magic kan? Magic kan? Ya. Orang lain merajuk, kita yang berzikir, kita yang istighfar. Yang merajuk pula akan pulih. Wow. Terus sambil-sambil Tok Abah bagi tip. Dan Tok Abah akan bagi, kalau datang webinar tu akan bagi 200 tip. Bagaimana nak menangani orang merajuk. Kenapa pasangan merajuk? Kenapa lelaki-lelaki merajuk? Umum dan solusi. Kenapa wanita merajuk? Umum dan solusi. Banyak tips. Come Tok Abah webinar. InsyaAllah. Seronok. Tok Abah excited nak share pada 27 November. Tinggal 10 hari ya. 10 hari lagi insyaAllah. Ya. So, hujung minggu kita mengundi insyaAllah ya. Mudah-mudahan panjang umur dan Allah izinkan. So, nombor 10, kita banyak bersedekah. Ya. Hadis sedekah, ya, sepotong hadis yang berbunyi, yang maksudnya berbunyi, sedekah menghapuskan dosa seperti mana air memadamkan api. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa kena mengenainya pula sedekah menghapuskan dosa dengan merawat ataupun menangani ujian? Allah uji kita sebab kita banyak dosa. Allah bagi kita sakit untuk cuci dosa. Allah bagi kita ujian dan cabaran sebab kita nak digugurkan dosa. Sebab Allah tak akan seksa 2 kali. Tak akan hukum 2 kali. So kalau ada seksa di dunia, dihapuskan di dunia, maka di akhirat mudah-mudahan lepas dari seksaan untuk dosa yang sama. InsyaAllah. Gitu. Jadi sebabnya kita kena banyak sedekah. Sebab sedekah menghapuskan dosa. Bila dosa terhapus, maka ujian kita, Allah pun akan terangkat, akan usai, akan selesai. Sebab kadang ujian sebab dosa-dosa yang lalu. Wa ma asabakum min musibah. Dan apabila Allah turunkan musibah, ujian, penyakit dan sebagainya. Kenapa? Fa bima kasabat aidikum. Disebabkan oleh dosa-dosa kamu yang lalu. Kesilapan tangan kamu yang lepas. Nampak? So, Tok Abah cakap ni ada dia punya hujah ya. Ada asasnya. Bukan tembak-tembak. Mengata orang Failah Kamsah ni senang-senang kata dia kita banyak dosa sebab sampai kena uji, kena sakit, kena. Bukan. Ya, Tok Abah pun kena uji, Tok Abah pun ada sakit. Ya, so okeylah tu. Itu tanda cinta Allah pada hamba-Nya. So kena banyak sedekah ya guys. Tok Abah masa muda-muda, masa belajar ke Amerika, umur dalam 30 tahun. That was 40 years ago, 40 tahun yang lepas. Ya, ada seorang ulama pesan kat Tok Abah, bila sakit, kita bersedekah. Bila kita bersedekah, maka akan menyembuhkan penyakit. Sebab penyakit rupanya disebabkan oleh dosa. Bila bersedekah, kita akan gugurkan dosa, memadamkan dosa seperti api, air memadamkan api. Nampak kaitannya. Ingat kisah Fatimah yang sakit, yang teringin nak makan buah delima. Ingat kan kisah tu kan? Ali, suami Fatimah, ya, berdaun pun orang susah. Cari-cari duit adalah bukan satu dirham, satu whatever lah ya, unit duit. Pergi ke pasar, dapat beli sebiji buah delima yang diidamkan oleh Fatimah yang sedang sakit. Ya, teringin nak makan buah delima. Tapi kita tahu kisahnya kan, dalam perjalanan balik, Ali berjumpa dengan seorang tua yang terlampau lapar, dah 3 hari tak makan. Sedang mengais-ngais pasir, mencari bahan makanan untuk dimakan. Kenapa pakcik mengais-ngais pasir ni? Sebab pakcik dah lapar sangat, dah 3 hari tak makan. Aduhai. Ya, yang di rumah, isteri sakit, mengidamkan delima. Yang sini, orang yang dah 3 hari tak makan, kelaparan. Ali, manusia hebat yang dididik oleh Nabi, maka diberikan pada orang tua itu. Dengan redha lah ya. So, bayangkan ya, seorang suami yang cinta akan isterinya. Isterinya pula inginkan sangat, sakit kan, nak makan buah delima. Orang sakit kadang mengidamlah benda yang jarang dapat.
So, dah dapat dibagi ke orang lain yang mungkin lebih memerlukan lah. Bukan mungkin, memang memerlukan. Tapi tengok hebatnya. Bila Ali balik, ya, Ali ketuk pintu, terperanjat sebab yang buka pintu Fatimah. Yang sakit tu. Tapi Fatimah ni macam dah dapat kebah sakitnya, buka pintu. Dan senyum, tanya, dapat buah delima? Dapat. Tapi Ali pun ceritakan apa berlaku. Tapi kalau kebanyakan isteri, bukan orang lain, bukan kat Malaysia lah, ni dekat tempat lain ya. Tentu kamu, orang ni bagi kat orang apa-apa punya ni tak sampai hati kan. Ya, lagilah ke batu belah batu bertangkup. Kalau kita dulu lah ya. Tapi Fatimah dididik dengan hebat oleh ayahnya Rasulullah SAW dan suaminya Ali radhiyallahu anhu ya, Ali bin Abu Talib. Maka Fatimah redha ya, apa yang abang lakukan tu yang terbaik. Dia tak kecil hati, dia redha. Ya, buah yang diharapkan, yang diidamkan dibagi ke orang lain yang kelaparan. Tapi kesannya Fatimah yang sakit sihat. So banyak bersedekah. Bila kita diuji, banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Orang sakit bersedekah itu sebagai ubat. Ya, bersedekah memadamkan dosa-dosa seperti menghilangkan dosa seperti api yang dipadamkan oleh air. Subhanallah. Hadis riwayat At-Tirmizi. So guys, perbanyakkan bersedekah bila diuji oleh Allah as a means of managing the test, the tribulasi dan sebagainya. Okey. Tu abang nak pergi ke tip yang terakhir untuk hari ni. Tapi sebelum tu ingat, program kita diwakilkan oleh webinar pada 27 hari bulan November. Tip menangani pasangan yang rajuk untuk semua orang ya. Jom datang ke program Tok Abah. Cikgu-cikgu ke orang yang bercinta, orang bertunang, orang baru kahwin, orang dah lama kahwin, orang dah antik berkahwin, dah 40-50 tahun kahwin. Orang tua pun kerap merajuk. Orang tua umur 60-an kata ni sensitif macam kanak-kanak. Kanak-kanak kalau rajuk 2 minit, 3 minit, 5 minit. Ni dah kanak-kanak purba, ya, kalau merajuk dia bukan 5 minit, 5 tahun, 5 abad, 5 kurun. Ya, adui. Ya, so come to our webinar, kita sama-sama belajar. InsyaAllah ya. Okay guys. Alright. Okay. So, tip yang terakhir. Kalau kita diuji oleh Allah dengan berbagai-bagai ujian sebab kita cuba nak jadi baik, teruskan. Lebihkan sabar. Cakap senanglah. Kalau tak kena, tak. Ya, sebab Allah uji kita nak menguji kesabaran, kegigihan. Ya, what stuff are we made of? Ya, kalau kita diuji jatuh dengan kejatuhan, kalau kita dicipta ibarat bola, kalau dibuat daripada getah, dibaling ke lantai, baling ke bumi, dia akan melantun lebih tinggi. Makin kuat dibaling ke bumi, makin tinggi dia melantun. Kalau bola dibuat daripada getah, kalau buat bola dibuat daripada kayu, cuba baling ke lantai, dia melantun tak? Sendiri fikir. Kalau bola dibuat daripada bola kaca, dia baling ke bumi, ke lantai, dia melantun tak? Tak, dia pecah berderai. So, anda dicipta daripada apa? What are you made of? What stuff are you made of? Adakah awak dibuat daripada kaca, daripada kayu, daripada batu, atau daripada getah? Yang bila dibaling, Allah berikan ujian jatuh ke bawah, kita akan naik balik, melantun semula. Itu peribahasa orang Brazil. Tu Abah baca bukunya, peribahasa orang Brazil. Ya, kalau awak dibuat daripada bola getah, kalau awak dibaling ke lantai, jatuh ke lantai, dia akan melantun balik. Jadi kalau awak dibuat daripada awak adalah ibarat bola kaca, bola kayu, bola besi, awak jatuh ke bawah, you tak akan naik. What are you made of? So, bagaimanakah kegigihan anda? Ya, what are you made of? When the going gets tough, the tough gets going, kata orang putih. Ya, bila keadaan makin mencabar, maka orang yang hebat akan mula bertindak. Ya, so selalu sabar dan Tuan ingatkan apa? Cara nak bersabar dengan bertaubat, bertaubat, bertaubat. Ulang balik kisah lama. Yang Tuan Abah sebut ratus ribu kali. Sejak muda sampai sekarang. Ratus ribu kau, ribu-ribu lah. Ya. Bila ada masalah apa-apa, Hasan Basri pesan pada anak muridnya atau orang bertanya, aku ada masalah sekian-sekian, bertaubatlah. Aku sakit, bertaubatlah. Aku miskin, banyak hutang, bertaubatlah.
Aku dah lama kahwin, tak ada zuriat, bertaubatlah. Aku ada masalah sekian, ujian, bertaubatlah. Rujuk surah Nuh ayat 10 hingga 12. Rujuk surah Nuh ayat 10 hingga 12. Check it out. Surah Nuh, Nabi Nuh, ya, ayat 10 hingga 12. Anda akan nampak jelas kenapa dinasihatkan kita bila ada ujian, masalah, penyakit, sebarang trials and tribulation, bertaubatlah. Bila bertaubat, ya, maka semua masalah akan selesai. Allah akan angkatkan masalah satu persatu. Ya, hutang langsai, badan sehat, dapat kekuatan, yang tak ada zuriat dapat zuriat, yang miskin akan terbuka pintu rezeki, dan rentetan kepositifan bila kita bersedekah, ya, bertaubat dan sabar, insyaallah. So itu taubat berhenti di sini, ya. So happy birthday, happy anniversary, ya, happy working day, happy dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan, selamat buat apa pun yang terbaik. Oh ya, Tabah pun baru baca dalam Telegram salah seorang sahabat Tabah, our classmate lah, ya, masa kat MCKK, ya, tahun 68, saudara Kamrudin Sa'ad, ya, meninggal dunia malam tadi. So Tabah ucapkan salam takziah kepada keluarga Tuan Haji Kamrudin Sa'ad, ya, dan jom sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk Allahyarham Kamrudin Sa'ad dan Allahyarham keluarga kita yang ibu bapa kita yang sudah meninggal dunia ataupun yang masih hidup. Kita sudah hadiahkan pahala Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan, ya, Allah rahmati kita semua. Do our best, ya. Do our best today. Who knows, today is our last day. Ila liqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.